Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pagi ini kita teruskan pengajian bacaan kitab Sahih Muslim dan juga Fathul Majid. Tapi seperti biasa kita akan mulakan dengan Sahih Muslim dulu. Kita akan mulakan dengan Sahih Muslim dan kita masih lagi dalam bab siwak, bab siwak, iaitu hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Jika aku tidak mahu memberatkan ke atas umatku, maka aku nescaya aku memerintahkan mereka untuk melakukan siwak pada setiap kali waktu salat, inda kulli salah. Dan kita dah bincang hadis ni, banyak pengajaran dia, lebih kurang 15 pengajaran. Cuma ada satu poin lagi yang kita yang saya tak sebutkan dalam kuliah yang lepas, atau satu lagi masalah, iaitu bilakah waktu-waktu yang digalakkan kita ni siwak. Itu anna siwak mustahab. Dia kata siwak ini dia mustahab, namun illa annahu yata'akkadu istihbabuhu, melainkan dia lebih-lebih lagi muakkad, lebih-lebih lagi ditekankan. Macam Abang Rasman, kita dah masuk tajuk tu belum? Belum sebut lagi kan? Baik. Maknanya lebih-lebih lagi di muakkad, maksudnya lebih sangat muakkad. Muakkad maksudnya apa? Yang ditekankan, sangat-sangat ditekankan untuk melakukan siwak ini pada beberapa tempat lagi. Dekat sini Syekh ada senaraikan 9 tempat yang kita digalakkan untuk kita siwak. Nombor 1, indal qiyami ila salah, ketika nak salat lah, seperti mana dalam hadis yang kita bacakan ini. Sama ada salat sunat ataupun salat fardu, solat fardu ataupun solat sunat. Sama ada satu solat atau berbilang-bilang solat. Contohnya, katakanlah kita nak solat jamak, kita solat isyak, kemudian kita nak sembahyang tarawih lepas tu. Nak sembahyang tarawih tu pun kita boleh siwak lagi. Okey. Ataupun kita nak sembahyang jamak zuhur, kemudian kita nak sembahyang qasar zuhur, kemudian asar, maka boleh setiap kali kita solat tu kita siwak. Bukan hanya solat fardu. Dan lebih-lebih lagi muakkad lagi ketika solat ni, iaitu solat malam. Ketika solat malam, okey, selain daripada solat fardu, solat malam. Kerana hadis yang kita dah baca sebelum ni, hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, apa dia? Sungguhnya malaikat itu bila kita bangun malam, malaikat tu akan terus, dia akan letakkan mulut dia betul-betul depan mulut kita bila kita qiyamul lail. Apa yang kita baca daripada Al-Quran tu akan terus masuk ke dalam badan dia, fi jawfihi, tak tertinggal satu huruf pun. Namun kata Ali bin Abi hadis tu, kalau mulut kita busuk, dia ke belakang. Sebab itulah kita kena siwak. Nanti kita akan jumpa hadis-hadis berkenaan dengan bab ni. Waktu Nabi SAW, benda pertama sekali dia bangun daripada tidur, yashu sufahu bisiwak, dia akan tenyih mulut dia dengan siwak. Bila dia bangun tidur, mula-mula sekali dia akan siwak. Barakallahu fiik. Naam. Jadi naam, sallaha biwudu. Dan juga dia sunatkan juga ketika solat ni, sama ada dia solat dengan wudu atau solat dengan tayamum. Cantik juga tu. Katakanlah dia solat hari tu solat dengan tayamum, bukan solat dengan wudu, pun digalakkan kita bersiwak.
Okay. Hatta kalau tak ada tayamum sekalipun, katakanlah dia solat dalam keadaan tak ada wuduk langsung, solat terpaksa lah, katakan dia terhalang dalam satu tempat, tak boleh nak tayamum, tak boleh nak apa, dia solat dalam keadaan apa, tak ada wuduk, darurat, maka tetap juga dia disunnahkan untuk dia bersiwak. Jadi itu yang pertama sekali. Yang kedua, ketika gigi mula menguning, maksudnya gigi dah kotor lah, isfirar al-asnan, maksudnya gigi kita dah segi kita kotor lah, tak selesa, mula kita merasa gigi kita kotor. Isfirar ni maksudnya menjadi menguning, tak semestinya kuning, maksudnya dah bila gigi kita dah kotor, dah start kita rasa ada daki-daki kat gigi kita tu, maka kita digalakkan siwak. Sebab apa? Sebab Nabi kata as-siwak matharatun lil fam. As-siwak matharatun lil fami. Sebab siwak itu adalah penyuci mulut. Jadi apabila mulut kita rasa kotor je, kita siwak. Yang kedua. Yang ketiga, indal wudu', ketika wudu'. Yang ketiga, ketika wudu'. Itu kita galakkan kita siwak. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', sampai kat Nabi SAW. Lafaz ni hampir sama macam lafaz yang kita baca, cuma dia tukar salat dengan wudu'. Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'. Maka kalau aku tidak mahu menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka untuk siwak setiap kali wudu'. Setiap kali wudu'. Dan hadis ni riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Hakim dalam Mustadrak. Itu menunjukkan bahawa setiap kali wudu'. Jadi terbatallah pendapat yang kita bincang sebelum ni kan, bila Nabi maksudkan disunatkan kita siwak pada setiap kali solat. Jadi ada sebagian ulama' kata apa? Dimaksudkan setiap kali solat tu setiap kali wudu'. Jadi kalau dah siwak ketika wudu', tak payah siwak ketika solat. Pendapat ni dibantah oleh sebagian ulama' yang lain, sebab dia memang disunahkan pada kedua-dua tempat. Masa nak wudu' kita siwak, masa nak solat kita pun siwak. Jadi isu seterusnya, adakah kita siwak dulu baru kita wudu', atau wudu' dulu baru kita siwak? Maka zahirnya siwak dulu baru wudu'. Sebab lepas siwak kita nak kumur-kumur apa semua, bagaimana kita ambil wudu'? Zahirnya siwak dulu baru kita berwudu'. Okey, yang keempat. Yang keempat ni cantik, terutama sekali bagi suami ataupun isteri. Apa dia? Inda dukhulil manzil. Bila setiap kali masuk rumah, Nabi akan siwak. Kita akan jumpa hadis tu. Hadis ni lepas tajuk ni. Bila Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apakah perkara pertama sekali Nabi buat bila masuk rumah? Nabi kata perkara pertama Nabi masuk rumah, Nabi akan siwak dulu. Ya, itu maksudnya cantiknya perbuatan Nabi SAW. Nanti kita akan tengok huraian nanti, iaitu bila Nabi nak bersama dengan isteri dia, bila balik rumah nak cium isteri, nak bercakap dengan isteri, nak bercakap dengan anak. Jadi mulut dia, dia wangikan mulut dia. Yang kelima, inda qira'atil Qur'an. Inda qira'atil Qur'an, ketika nak baca Al-Quran. Yang ni hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Ali bin Abi Talib, iaitu malaikat tadi mendekatkan dirinya. Saya baca hadis ni secara penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar daripada Ali bin Abi Talib. Kata Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza tasawwaka, sesungguhnya seorang hamba itu bila dia bersiwak, nampak siwak, thumma qama yusalli, kemudian dia bangun dia salat, qama al-malakul khalfahu, maka malaikat akan duduk belakang dia, sembahyang sama ataupun melihatnya. Fayastami'u liqira'atihi, maka dia pun mendengar bacaan Qurannya. Kat sinilah kita nak kata digalakkan bila kita qiyam, kita baca Quran panjang. Macam sebagian ulama' dia galakkan kita walaupun tak hafal, kita boleh buka mushaf.
fayastami'u liqira'atihi, maka dia dengar bacaan Qurannya. Fayadnu minhu, maka dia pun mula mendekati orang yang solat tadi. Hatta yad'a fahu ala fihi, sehingga letakkan mulut dia betul-betul dekat depan mulut orang yang solat tadi. Fama yakhruju fihi syai'un illa min fihi syai'un illa sara fi jawfil malak. Tidak ada sesuatu pun yang keluar daripada mulut orang yang bersolat tadi, melainkan dia akan masuk ke dalam mulut malaikat. Fatahhiru afwahakum, maka kata Nabi, maka bersihkanlah mulut kamu lil Quran. Fatahhiru afwahakum lil Quran, maka bersihkanlah mulut kamu untuk Al-Quran. Ya, jadi kat sini dalil bahawa bila nak baca Quran, kita bersihkan mulut kita, siwak. Naam. Okey, dapat dah yang kelima. Yang keenam pula, iaitu inda taghayyuril fam, iaitu ketika berubahnya bau mulut kita. Wa taghayyuruhu qad yakunu bin naum, kata Syekh sini, berubahnya bau mulut ini mungkin disebabkan tidur. Wa qad yakunu ya'kulu ma lahu ra'ihatun karihah, mungkin juga kerana biakli, kerana makan benda yang busuk. Dan sekarang musim durian, contohnya ra'ihah karihah, makan petai, makan jering. Okay. Wa qad yakunu bi tarkil akli wa syurb, boleh juga bau mulut, bau busuk ni, mulut ni sebab tak makan dan tak minum pada waktu yang lama. Macam kita puasa kan. Boleh jadi berubah mulut juga kerana diam yang lama. Dia tak bercakap lama, diam lama-lama mulut jadi busuk. Macam orang tidur jugalah. Bahkan sebagian ulama kata sini, bahkan kerana banyak bercakap juga mulut berubah, boleh jadi berubah bau mulutnya. Yang ni kena tanya pakar mulut lah. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Ada hadis riwayat Ahmad daripada Ibnu Abbas, dari Tammam bin Abbas, dari ayahnya Abbas. Dia kata, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam au utiya, satu hari ada orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu datang jumpa Nabi, lalu Nabi kata apa? Ni menunjukkan Nabi ni dia agak direct juga kadang-kadang. Apa Nabi kata? Mali arakum ta'tuna qulhan. Dia kata, apa pasal kamu datang ni? Aku nampak kat engkau datang kat aku dalam keadaan mulut kamu ni, Allah, kotornya gigi. Kalau kita cakap macam tu, sentak dah orang. Tapi Nabi ni dia ikhlas, dia macam ayah kan. Dia macam ayah Nabi ni. Ma li arakum ta'tuna qulhan. Itu sufrah ta'lul asnan, iaitu kata Nabi, maksud qulhan, iaitu ada gigi ada kuning, nampak kuning kat depannya. Qulhan. Istaku, maka siwaklah, kata Nabi. Laula ana suqa alaman, seperti mana hadis tadi. Jadi itu menunjukkan bahawa bila berubahnya bau mulut, maka kita pun digalakkan untuk siwak. Itu yang ke-6. Yang ke-7, bila bangun daripada tidur, indal qiyami minan naum. Cantik hadis ni. Dia ada satu hadis, dalilnya hadis riwayat Abu Dawud daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Abu Dawud daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yarqudu min laylin wala naharin fayastayqidhu illa tasawwaka qabla an yatawadda. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi tidur pada waktu malam maupun pada waktu siang, kemudian Nabi bangun, melainkan Nabi pasti akan bersiwak sebelum berwuduk.
Itu menunjukkan bahawa bangun tidur kita disunahkan bersiwak. Sama ada tidur malam ataupun tidur siang. Sebab ada tidur malam ataupun tidur siang. Hadis ni sebut apa? Lailun wala nahar, la yaqul min lailin wala naharin. Cuma pada sanad hadis ni ada seorang lelaki daripada Ali bin Zaid bin Jud'an. Dia perawi yang dhaif. Maka cukuplah kita dengan hadis yang kita akan baca nanti, iaitu Nabi SAW setiap kali bangun qiyamul lail, Nabi akan menggosok mulutnya dengan siwak. Tapi secara umumnya prinsip tu dia ambil tak? Dia ambil. Okey, dia ambil. Lepas itulah kat sini kita ada satu faedah, tuan-tuan rahmatullah. Kalaulah sesuatu perkara itu telah disepakati oleh ulama fiqah berdasarkan kaedah mengeluarkan hukum yang sahih, maka menyebutkan hadis dhaif padanya tidak menjadi satu kesalahan. Ana ulang sekali lagi. Katakanlah satu prinsip, satu hukum yang ulama semua sepakat tentang satu perkara tersebut. Jadi menyebut hadis dhaif berkenaannya tidak menjadi satu kecacatan. Maka jangan pula kita kata, Allah, ustaz ni pakai hadis dhaif. Yang kita sebut contohnya macam gosok gigi setiap kali bangun tidur. Ini semua ulama fiqh sebut. Sama ada istihbaban, sama ada dia tengok kepada cantiknya gosok gigi tu secara umum, ataupun dia kiaskan dengan Nabi bangun tidur ketika qiyamul lail, Nabi gosok gigi. Jadi bangun tidur. Jadi menyebut hadis dhaif dalam masalah ni tidak menjadi satu celaan. Lepas tu kita ni kadang-kadang sampai terlupa kita sampai terlupa pula orang dalam Facebook ni kadang-kadang sebahagiannya dia tak mengaji betul-betul. Dia terlampau cepat nak hukum, kata hadis dhaif, ustaz ni baca hadis dhaif. Tak perlulah macam tu kita kata. Okey. Kerana ada hadis dhaif yang kita boleh sebutkan, macam tadi kita sebut tadi. Dan contoh yang paling jelas sekali dalam bab air. Ada salah bagi contoh bab ni lah supaya kita tak silap faham. Okey, bila kita kata air tu air mutlak, bila masa air tu mutlak? Air mutlak yang kita ambil wuduk kan, apa syarat air mutlak? Tak berubah bau, warna dan rasa. Ini ulama semua sepakat ni. 4 mazhab pakai kaedah ni. Cuma hadis dalam bab ni ada tak? Ada hadis. Nabi kata hadis air itu bersih selagi mana tak berubah bau, warna dan rasa. Malam yataghayyar ta'muhu wa launuhu wa rihuhu, kata Nabi SAW. Al-ma'u tahurun, kata Nabi. Air itu bersih malam yataghayyar ta'muhu wa launuhu wa rihuhu, atau kama qala Nabi SAW. Jadi air itu bersih selagi mana tidak berubah bau, warna dan rasa. Cuma hadis yang saya baca tadi tu sepakat ulama kata hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Tetapi ulama menyebutnya hadis ini dalam kitab-kitab fiqh sebahagiannya sebab apa? Sebab prinsip itu telah disepakati. Prinsip bahawa air itu ialah air yang mutlak selagi tidak berubah bau, warna dan rasa. Prinsip itu disepakati. Jadi menyebut hadis yang dhaif yang untuk menyokongnya itu tidak menjadi satu kesalahan. Dan sebutlah pada perkara yang sama dalam masalah akidah. Macam itu ustaz, masalah akidah. Contoh, dalam satu prinsip yang telah disepakati oleh ulama ahli sunnah, kemudian datangnya hadis dhaif dan terkait dengan bab tersebut, boleh tak kita sebutkan hadis dhaif tu? Boleh. Bukan untuk berhujah pada peringkat yang awal, tapi hanyalah untuk apa? Untuk penyokong. Untuk penyokong bahawa ada hadis dhaif juga sokong. Sebab tu jangan pelik bila kita buka kitab-kitab hadis. Kita buka kitab-kitab akidah ulama-ulama kita yang lama, seperti kitab Al-Lalikai, kan, I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Syarh al-I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah.
kitab yang besar. Dalam tu ada hadis dhaif tak? Ada hadis dhaif. Kitab As-Sunnah, Kitab At-Tauhid Ibn Khuzaimah, Kitab Tauhid Imam Ibn Khuzaimah, ada hadis dhaif tak dalam tu? Ada. Al-Ibanah Al-Kubra was-Sughra, kecil dan besar, dua-dua ada hadis dhaif tak? Ada hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif itu disebut pada prinsip yang telah disepakati oleh ulama ahli sunnah, telah ijma' ke atasnya, maka menyebut hadis dhaif dalam masalah itu tidak mengapa. Okey, cuma kita kena jelaskanlah dia hadis dhaif supaya orang tak silap faham. Okey, itu yang ketujuh. Kelapan, al-insaraf min salatil lail. Maksudnya bila kita selesai solat malam, kita dah habis solat malam, nak rehat tu, ataupun nak tunggu solat subuh pula, maka kita digalakkan siwak juga. Masya Allah. Okay? Al-insaraf min salatil lail. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata, kana Rasulullah SAW yusalli bil rak'atain. Kata satu hari, bukan satu hari, bahawa Nabi SAW, bahawasanya Nabi ini dia solat 2 rakaat, thumma yansarif, kemudian dia pun beredar, yansarif maksudnya selesailah, fayastak, kemudian Nabi siwak balik. Cantik. Agak-agak sebab apa tuan-tuan rahmatullah Nabi siwak? Sebab apa? Tadi kan kita sebut, ulama kata antara penyebab bau berubah, mulut bau ni berubah apa dia? Sama ada lama sangat diam atau banyak sangat cakap. Dan bila Nabi baca Quran satu ayat berjuz, kan? Nabi pernah main qiyamul lail daripada surah apa? Surah Al-Baqarah sampai Al-Maidah tu, sampai An-Nisa. Jadi Nabi baca banyak. Bila baca banyak, mulut kita sebut banyak. Jadi bila sebut banyak, bercakap banyak, maka mulut berubah. Oleh sebab mulut berubah itu Nabi SAW siwak sekali lagi. Subhanallah. Jadi menunjukkan bahawa Nabi banyak kali siwak satu hari. Paling bersih dari gigi Nabi SAW. Okey, itu yang ke-8. Yang ke-9, tadi bangun tidur kan, ini bila nak tidur. Bila nak tidur. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab dia Al-Kamil. Okey, Ibnu Adi dalam kitab dia Al-Kamil. Al-Kamil ni kitab apa? Al-Kamil nama kitab Al-Kamil fi Du'afa, iaitu kitab yang mengumpulkan perawi-perawi yang dhaif. Jadi ketahuilah, jadi hadis yang kita nak baca ni hadis dhaif. Jadi hadis dhaif lah. Jadi nak gosok gigi ketika nak tidur ni, hadisnya dhaif. Berdasarkan apa Nabi kata, hadis Jabir tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaku idza akhadha madja'ahu. Nabi SAW dia akan bersiwak ketika dia nak mendatangi tempat tidurnya. Cuma dalam hadis ini ada, dalam sanad hadis ni ada seorang perawi, nama dia Haram bin Uthman. Nama dia Haram bin Uthman. Dan ini perawi yang ditinggalkan, matruk. Banyak hadisnya yang salah. Sampai Imam Syafi'i agak syadid, dia kata apa? Ar-riwayatu an hanil haram, an haram haram, dia kata. Nama dia Haram bin Uthman kan. Imam Syafi'i kata riwayat hadis daripada haram ni haram. Sebab dia terlampau lemah. Jadi fala yanbaghi adda hadhi min sunnah. Sebab tu kata Syekh, tak layak untuk kita masukkan perkara ini termasuk di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana terlampau dhaif sangat. Cuma doktor kata sebelum tidur masuk gigi, betul tak? Jadi kita buat berdasarkan nasihat doktor lah, bukan kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sama macam kes apa tuan-tuan? Kes
kita pakai air musyammas. Kalau tak dalam kitab fiqh ada bab kita ni dimakruhkan menggunakan air musyammas. Apa tu musyammas? Itu air yang terjemur dengan air dengan matahari. Cuma dalam mazhab Syafi'i dimaksudkan dengan terjemur tu ialah dia ada syarat lagi. Yang makruh tu pertama apa dia? Satu, dia terjemur lah, dia panas sebab jemuran, bukan panas sebab kena apa, sebab kena api, bukan. Yang kedua, dia panas sebab apa? Yang kedua, bekas dia mesti bekas yang besi, dan bukan emas dan perak. Kalau bekas emas dan perak memang dah haram terus, tak boleh pakai dah. Katakanlah kita jemur air dalam baldi kat luar, kita letak ada baldi kat luar, ada air, kena matahari, boleh pakai tak? Makruh tak? Tak makruh, sebab baldi bukan baldi plastik rumah kita tu bukan dibuat daripada besi. Yang jadi makruh tu buat daripada besi ataupun apa saja bahan galian yang seumpama dengan besi ke apa lagi, apalah yang asalkan dia macam adik-beradik besi lah, aluminium ke tungsten ke apa, asalkan nama besi lah, adik-beradik biji betul. Yang ketiga, negeri tu negeri yang panas, betul-betul panas. Okay. Jadi kalau macam kita Malaysia ni tak ada panas sangat pun. Negara Arab tu panas. Jadi kata saya pernah dengar Dr. Zulkifli punya syarah pada Syafi'i, mazhab Syafi'i, dia kata Malaysia ni tak berapa panas lagi kata. Jadi ada yang lebih panas macam Arab, negara Arab. Ketiga. Yang keempat, yang makruh tu adalah bila digunakan pada badan. Jadi kalau guna pada pakaian, dia tak makruh. Katakanlah kita ada pakaian, kasut kita ada najis ke baju kita ada najis, kita gunakan air musyammas tadi untuk basuh, makruh tak? Tak makruh. Yang makruh tu apabila terkena pada kulit. Terkena pada kulit. Air ni yang dimaksudkan dengan makruhnya air musyammas tadi. Okey. Kenapa masuk air musyammas pula ni? Sebab saya nak kiaskan dengan isu tadi tu. Tadi kita sebut ketika nak tidur kita digalakkan siwak. Bila cek-cek rupanya hadis tu tak sahih, tetapi doktor menggalakkan kita gosok gigi sebelum tidur. Okey, faham tak kan? Begitu juga dengan air musyammas ni. Ada satu hadis yang Nabi larang gunakan air musyammas, tapi hadis tu dhaif. Sepakat ulama kata hadis tu dhaif. Sepakat Imam Syafi'i, kalaulah hadis tu sahih, kata bukan tu. Imam Syafi'i kata aku mengatakan makruhnya pakai air musyammas ni bukan sebab hadis tu, tapi memang sebab dia yurisul baras, dia akan menyebabkan sakit kulit. Jadi doktor-doktor pun sebagian guru-guru kami sebut, sebagian doktor pakar kulit pun kata memang tak digalakkan. Bila tak digalakkan, maka kat itulah ulama kata makruh kita gunakan air musyammas, walaupun tidak ada dalil, tapi dari segi perubatan. Jadi boleh tak kita kata kita ni digalakkan, kita digalakkan gosok gigi sebelum tidur? Ya, kita digalakkan. Kita digalakkan. Adakah dia satu sunnah? Maka tak sabit hadis dalam bab ni. Sama juga macam air musyammas tadi. Dimakruh, dibenci untuk ambil air musyammas. Sebab apa? Sebab dia menyebabkan kulit kita jadi rosak. Dalam Islam, la darar wala dirar, kita tak boleh bawa mudarat pada orang lain. Dan dasar itu, barakallahu fik, dimakruhkan pakai air musyammas. Itu dia. Sebab tu kita kata bukan isu hadis tu sahih tak sahih je dalam fiqah ni. Fiqah ni lebih luas, jadi isu-isu lain. Ada lihat kepada masalih masalahnya, lihat kepada isu-isu yang lain untuk keluarkan hukum. Jadi bukan tak semudah tak hadis tu dhaif tak boleh pakai, jadi boleh pakai air musyammas. Kalau bila pakai kena kulit, lalu kita akan salahkan agama pula. Okey, naam. Okey, selesailah masalah tu, iaitu 9 tempat yang kita digalakkan untuk bersiwak. Kemudian di sini saya nak sebutkan hadis-hadis yang terkait dengan siwak, sama ada sahih ataupun dhaif.
hadis-hadis yang lain. Jadi dekat saya ni ada lebih kurang 24 hadis. Tuan-tuan bersedia nak dengar semuanya? Kita ambil sekadar kita maklumat. Benda ni bukan senang nak dapat, tuan-tuan Allah. Kena buka kitab, kena baca. Tuan-tuan nak kumpulkan semua hadis berkenaan dengan siwak di satu tempat. Bukan kerja senang ni. Okey, yang pertama, hadis yang bab ini, maka hadis tu sahih lah. Jadi hadis berkenaan siwak, hadis bab ni. Jadi kita baca sekarang. Kalau aku tidak menyusahkan umatku, kalau aku tidak mahu menyusahkan umat, kalau bukan kerana aku tak nak menyusahkan umat aku, nescaya aku dah fardukan siwak pada setiap kali solat. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang Nabi sebut ashrun minal fitrah. Ada 10 perkara termasuk fitrah, dan salah satunya adalah siwak. Kan apa siwak, apa fitrah tu, iaitu potong kuku, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, bersihkan hidung, bersihkan sendi-sendi ni, wasl barajim, wa nafthul ith, dan juga menipiskan misai, membiarkan janggut, dan antaranya ialah kemudian madmadah, kemudian kumur, dan masukkan air dalam hidung. Yang ni 10 perkara tadi. Membasuh kemaluan. Jadi antaranya ialah as-siwak. Antaranya as-siwak. Jadi 10. Hadis ni riwayat Muslim, jadi sahih lah. Hadis ni riwayat Muslim. Okey, satu lagi, hadis yang ketiga pula. Hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub. Hadis Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Abi Khaisamah. Tabrani juga riwayatkan dia. Apa hadisnya? Nabi kata, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 perkara termasuk daripada sunnah para rasul. Ada 4 perkara termasuk daripada sunnah para rasul, iaitu al-khitan, berkhatan, as-siwak, bersiwak, at-ta'attur, memakai minyak wangi, wan nikah, dan bernikahlah. Cuma hadis ini didhaifkan oleh Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Iraqi. Hadis didhaifkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Hadis yang keempat, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata at-taharat arba'. Perkara yang menyucikan itu ataupun kebersihan itu, atau at-taharat, kita baca tanpa ada sabdu atas ha dia. Bersuci itu ada 4, at-taharat ada 4, iaitu qassus syarib, memangkas ataupun kita menipiskan misai, trim misai, memangkas misai. Wa halqul 'anah, mencukur bulu kemaluan. Wa taqlimul adhafir, dan memotong kuku. Wasiwak, dan siwak. Hadis ini riwayat Al-Bazzar. Cuma dalam sanad ni ada perawi nama dia Muawiyah bin Yahya As-Sadafi. Dia perawi yang dhaif juga. Cukuplah kita dengan hadis yang 10 tu kan, dah itu dah sahih dah. Ini dah sahih dah. Okey. Satu lagi hadis, kita ambil mana yang maksud dia menarik. Bukan semualah kita baca. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Satu lagi hadis diriwayatkan oleh Aisyah, disebut oleh Abu Nuaim, dan hadis ni memang tak sahih. Cuma nak kenal lah, memang tak sahih. Okey. Apa dia?
Nabi SAW apabila dia musafir, Nabi akan bawa siwak, Nabi bawa sikat, Nabi bawa celak, Nabi bawa bekas cawan, dan Nabi bawa wanita dan cermin. Nabi bawa cermin. Qarurah bekas cawan agaknya. Lepas tu kita tengok ada sebahagian orang yang tak sebut dah siapa, ikut satu gerakan dakwah sana sini tu, dia pegang sunnah ni. Lepas tu kadang-kadang dia bawa macam uncang beg dia tu. Apa dalam beg kau ni? Dia tak pakai wallet, dia pakai macam uncang. Saya tak faham hadis Nabi. Nabi pakai uncang, dia pun pakai uncang juga. Padahal itu bukan antara sunnah yang digalakkan kita buat. Itu ialah adat zaman tu. Jadi dalam tu dia tak apa, dia pakai celak. Adakah Nabi 24 jam pakai celak? Tidak, Nabi bukan sentiasa pakai celak. Nabi pakai celak untuk berubat apa semua. Tapi Nabi bukan sentiasa pakai celak. Ada setengah orang tu bila dia pakai celak 24 jam, itu bukan. Jadi hadis ni tak sahih. Bahkan hadis ni ada illah. Okey. Kerana dalam sanadnya ada 2 orang perawi yang dua-dua matruk, yang sangat lemah, yang tak boleh dijadikan hujah. Hadis satu lagi pula yang paling famous sekali, yang ni biasa orang sebut. Apa dia? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Ahmad, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, Abu Nuaim, iaitu orang yang salat dengan bersiwak 70 kali ganda daripada salat orang yang tak siwak. Biasa dengar tak ni? Ini paling famous sekali. Kalau orang ceramah selalu dibaca hadis ni. Hadis ini dhaif, dhu'afa. Hadis ini banyak sangat kecacatan dalam hadis ini. Okey. Kalau riwayatnya daripada yang diriwayatkan daripada Az-Zuhri dari Urwah, diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Yang tadi kita sebut tadi riwayat Ahmad tadi daripada Ali bin Ishaq dan Muawiyah bin Yahya As-Sadafi. Nampak Muawiyah bin Yahya As-Sadafi kita sebut tadi kan? Muawiyah bin Yahya As-Sadafi lemah. Abu Nuaim meriwayatkan daripada jalan lain pula, daripada Ibnu Uyainah, daripada Mansur, daripada Zuhri, tapi dalam sanadnya ada Abu Bakar At-Talahi, maka tidak sahih. Riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi pula juga lemah. Dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah, perawi yang dhaif. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ni dalam kitab Ad-Du'afa, dalam kitab hadis-hadis perawi-perawi yang lemah. Okey. Kerana pada sanadnya ada Maslamah bin Ali. Maslamah bin Ali dhaif. Bahkan bukan sekadar dalam sanadnya ada perawi yang dhaif, ada terputus sanadnya 2 orang dalam hadis tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Semua sanad-sanad hadis dalam masalah ini semuanya ma'lulah, berpenyakit. Maka kesimpulannya apa dia? Hadis yang kata solat dengan siwak itu 70 kali ganda berbanding solat yang tak ada siwak, itu hadis itu dhaif pada semua jalannya. Oh, masya-Allah. Semua jalannya, bukan ada jalan yang okey, ada jalan tak okey. Semua jalan-jalannya, jalan periwayatannya semuanya dhaif belaka. Okey, semua dhaif belaka. Okey, maklulah, banyak sangat kecacatan. Sampai ada sanad, sampai terputus, sampai gugur dalam sanadnya 2 orang. Itu dah teruk sangat tu. Kalau seorang pun dah jadi cacat, teruk dah. Kalau gugur 2 orang dalam sanad, lagi teruk. Sebab apa? Tak tahu nak cek sahih ke tak sahih. Okey, terusnya. Kita pilih dah mana yang famous dia.
cukuplah setakat tu yang rasa kita tu. Yang lain tu yang biasa kita dengar. Satu hadis. Satu hari Nabi SAW bersiwak. Kemudian dia bagi ke Aisyah radhiyallahu anha kayu siwak ni untuk supaya aku bersihkannya. Fa abda'a bihi fa astak. Maka aku pun bersihkan dan aku bersiwak. Kemudian aku basuh, kemudian aku bagi dia siwak. Hadis ni riwayat Abu Daud dan dia sahih. Bahkan pernah sekali Abdul Rahman bin Abi Bakar, bila Nabi nak wafat tu kan, Nabi wafat tengah siwak. Bila Abdul Rahman bin Abi Bakar tengah siwak, Nabi tengah sakit, Nabi tengok Abdul Rahman tengah siwak. Nabi pandang dia, Nabi pandang pada Abdul Rahman. Sehingga dia kata apa? Sehingga kau nak siwak ke Rasulullah? Dia kata aku nak siwak. Abdul Rahman ambil dan dia basuh, kemudian bagi kat Nabi SAW. Jadi siapa yang kita rasa tak geli dengan dia, bolehlah kita share siwak tu, kita basuh bersih-bersih dan kita cuma ada satu syekh ni disebut, antara kesalahan orang kita dalam bersiwak adalah dia biarkan bulu tu sampai dah dah lusuh bulu tu, sampai bulu tu dah tak keluar apa-apa. Itu salahnya. Siwak ni kita pakai, potong, bila dah hilang dia punya jus, kita buang, pakai lagi, buat lagi, baru ada faedah. Sebab yang penting kita nak jus daripada batang siwak tu. Jadi kalau katakanlah kita share sekalipun, macam tadi kan, dia tak geli sebenarnya. Dia siwak, kita potong bahagian tu, buka yang baru, kita boleh pakai. Jadi sebab tu kalau kita faham hadis Abdul Rahman bin Abu Bakar tadi tu, dia bukan share pada bulu tu, maksudnya dia bagi dekat ni, dia bersih, dia potong, dia bersihkan, dan dia buka bulu yang baru, kemudian dia lembutkan. Aisyah lembutkan untuk Nabi SAW. Sebab Nabi sudah sakit, barulah Nabi siwak. Dan kita kena ingat, zaman tu mesti kalau kita pergi Mekah dan Madinah kan, kayu siwak dia kan fresh, berasap dalam plastik tu, betul tak? Fresh dia tu, panas. Lepas tu kalau kita siwak dengan kayu yang fresh ni, kita akan rasa pedas dalam mulut kita. Banding dengan siwak yang kat Malaysia dah lama tak ada rasa apa dah. Jadi siwak yang tu yang bagus, itu kayu siwak yang terbaik. Dan juga hari Jumaat kan, antara hadis ni, hadis Abu Sa'id diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dia kata al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun wa ayastanna wa ayamusattiban in qadara alaih. Bahawa digalakkan dia orang pada hari Jumaat dia mandi, kemudian dia siwak, kemudian diletakkan pada pakaiannya minyak wangi. Hadis Ali yang kita dah baca tadi, inna afwahakum turuqal Quran, sesungguhnya mulut kamu tu turuqul Quran, jalan Al-Quran, fatahhiruha bisiwak, maka bersihkanlah dia dengan siwak. Ila akhirih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Hadis seterusnya, mari kita masuk sebelum kita pukul 11 kita stop. Qala haddatsana, betul tak, Abu Quraib, betul tak? Qala Imam Muslim rahimahullah, bisanad muttasil Imam Muslim rahimahullah taala al-madhkur fi awal kitab, qala haddatsana Abu Quraib wa Muhammad bin Ala, qala, mereka berdua berkata, haddatsana Ibnu Bishr an Mis'ar an Miqdam bin Shuraih an abihi annahu qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah, qala bisiwak. Okey, daripada Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala. Ini antara kitab masyayikh. Muhammad bin Ala Abu Quraib ni ialah satu perawi yang kutubus sittah, kitab-kitab hadis yang 6, imam kitab hadis yang 6 semua beriwayat hadis daripada dia. Muhammad bin Al-Ala Al-Hadrami, selain daripada Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar Bundar, itu antara perawi yang kutubus sittah ambil daripada dia. Termasuk juga Muhammad bin Ala ini, iaitu Abu Quraib, antara perawi yang kutubus sittah, maksudnya Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Daud, semua meriwayatkan hadis pernah meriwayatkan hadis secara direct daripada Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala ni.
Kemudian daripada Ibnu Bishr, nama dia Muhammad bin Bishr Al-Abdi, thiqatun hafiz, tabaqah yang ke-9, sama macam Abu Quraib. The Mis'ar ni nama dia Mis'ar bin Kidam. Masya Allah, nama dia Mis'ar bin Kidam. Nampak macam orang Melayu nama dia Mis'ar bin Kidam, macam orang Jawa nama dia Mis'ar bin Kidam, tapi orang Arab. Okey, Al-Kufi, orang Kufah, thiqatun thabatun fadilun, thiqah, thabit dan fadil, daripada tabaqah yang ke-7, meninggal tahun 155 Hijriah. Daripada Al-Miqdam bin Shuraih, Al-Miqdam bin Shuraih Al-Kufi, tabaqah yang ke-6, thiqah. Daripada ayahnya Shuraih bin Hani Al-Kufi, ayahnya Al-Miqdam tadi itu tabaqah yang ke-6, dan ayahnya Shuraih itu mukhadram, iaitu orang yang masuk Islam tapi tak sempat jumpa Nabi SAW. Dia sezaman dengan Nabi, masuk Islam tapi tak sempat jumpa Nabi SAW. Ini panggil mukhadram, daripada tabaqah yang kedua. Adrakan Nabi, sempat dengan Nabi tapi tak sempat belajar daripada dia, tak sempat jumpa Nabi, tak sempat nampak Nabi SAW. Tapi diriwayatkan hadis daripada siapa? Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Aisyah. Jaguh agak ni Shuraih bin Hani ni. Shuraih bin Hani. Tadi Ibn Qadam bin Shuraih, di Shuraih bin Hani. Hadis ini cantik. Apakah kecantikan sanad hadis ni? Yang pertama, dia sudasiyat. Dia enam orang perawi hadis antara Imam Muslim dengan Nabi SAW. Okey, lagi hadis ini sanadnya semua orang Kufah, kecuali siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah Madaniyah. Lagi dalam sanad ini tersebut tadilah ada perawi yang kutubus sittah yang ke-6 semua meriwayatkan hadis daripada beliau. Itu Muhammad bin Ala tadi. Dan yang menarik lagi dalam sanad ni, ada wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia telah meriwayatkan 2210 hadis daripada Nabi SAW. Dan dia adalah wanita yang paling disayangi oleh Nabi SAW, wanita yang paling faqih, dan dia adalah ahli fatwa pada zamannya. Bahkan afal saya staftunah, bahkan sahabat-sahabat yang senior-senior minta fatwa daripada Aisyah radhiyallahu anha, kan? Macam kita akan baca nanti dalam hadis bersuci nanti, bab mandi, bila orang kata, wahai Aisyah, Ibnu Umar kata perempuan kalau mandi wajib, dia kena buka rambut dia kena basuh dalam-dalam. Aisyah kata, kenapa tak suruh botak je terus? Aisyah kata, kenapa tak suruh botak je terus? Kata, aku dengan Nabi SAW, macam kalau junub, kalau bersama dengan isteri, kalau bersama dengan suami, aku bersama dengan Nabi SAW, dan bila aku mandi wajib, Nabi suruh tuang je atas rambut. Tak ada pula nak suruh aku nak kena. Lepas tu ulama kata beza kalau mandi ketika junub yang bersama dengan suami, cukup dengan mandi luar je, rambut tuang je, asalkan basah je. Tapi kalau mandi haid, sebab haid dia hanya sebulan sekali. Jadi kalau mandi ni cukup dengan ratakan rambut, tak perlu nak korek-korek dalam-dalam. Beza dengan haid. Itu cerita lain. Tapi nak cerita pasal Aisyah radhiyallahu anha tu, kan? Okey, lalu Aisyah radhiyallahu, kita masuk pada dia punya matan pula. Dia kata bi ayyi syai'in, orang tanya pada Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in amala min al-amal, itu apakah amalan-amalan Nabi SAW bila Nabi masuk ke rumahnya, dengan apa yang dia mulakan?
Dari Aisyah radhiyallahu anha kata, kana yabda'un nabiyyu, bahawa Nabi sallallahu dia akan mulakan yabda'un nabi idza dakhala baitah, bila masuk rumahnya dia akan kata bisiwak, dengan siwak. Dengan siwak. Cantik. Lepas tu kata As-Sindi, iaitu syarah kepada Sindi syarah kepada Abu Daud, dia kata wala yakhfa anna dukhulal baiti la yakhtassu biwaqti min waqt. Tidak lagi tersembunyi bahawa Nabi masuk rumah bukan pada waktu yang tertentu, pada waktu malam, pada waktu petang, pada waktu pagi. Oleh itu, berdasarkan ucapan Aisyah ni, dikatakan bahawa kita ni digalakkan siwak pada sepanjang hari, pada sepanjang hari. Al-Imam Al-Qurtubi dia ada pandangan lain sikit. Dia kata boleh juga, maksudnya adalah Nabi SAW setiap kali Nabi masuk rumah, Nabi akan solat 2 rakaat. Sebab itulah Nabi siwak. Cuma pendapat ini dibantah oleh Syekh Ajam Al-Athiyubi. Dia kata apa? Tidak ada dalil yang jelas, tidak ada hadis yang kata Nabi SAW setiap kali masuk rumah Nabi solat 2 rakaat. Tak ada. Yang ada hanyalah Nabi masuk rumah dan Nabi siwak dahulu. Lepas tu kata Syekh, li'annahum lam yunqal anhu, tidak diriwayatkan daripada Nabi SAW annahu kana kullama dakhala al-bait bada'a bis-salah. Nabi mula masuk rumah, Nabi mulakan dengan salat. Tak. Kama nuqila fi hadzal hadits annahu kana yabda'u bis-siwak. Seperti mana yang dinukilkan daripada Nabi bahawa Nabi mulakan dengan siwak. Fa inna hadits Aisyah radhiyallahu anha yadullu ala mudawamatihi ala siwak inda dukhul. Hadis daripada Aisyah yang kita bacakan tadi, yang kita bacakan ini, menunjukkan bahawa kita ni digalakkan sentiasa siwak ketika nak masuk rumah. La siyama 'inda man yaqul in kana yaqtadi dawam wa huwa rajih. Ini menunjukkan bahawa dia ar-rajih, bahawa sentiasa itu adalah lebih tepat. Wa amma annahu kana yabda'u bis-salati 'ala ad-dawam falam yarid ma yadullu alayh. Adapun Nabi sentiasa masuk rumah, Nabi solat dulu 2 rakaat, ini tidak ada dalil ke atasnya. Wa ghayatul ma hunalika annahu kana lam yatanaffal ghaliban illa fil bait. Wa hadha lazim minhu an yusalli kullama dakhal. Ya, walaupun kata memang ada riwayat daripada Nabi SAW bahawa Nabi ni solat sunatnya banyak di rumah, tetapi tidaklah ada dalil yang kata setiap kali masuk rumah solat. Okey, ulang sekali lagi. Betul, ada banyak hadis yang sebut Nabi setiap kali Nabi solat sunatnya banyak ni di rumah, tetapi itu tidak menjadi dalil hujah bahawa Nabi setiap kali masuk rumah Nabi solat. Faham tak beza dua isu ni? Fatabassar, maka perhatikanlah. Dan dilihat pula apakah hikmah ni. Fa'asal ma yakun, kenapa? Kerana ini adalah kenapa Nabi setiap kali masuk rumah Nabi siwak, iaitu dalam bab husni mu'asyaratil lil ahl, iaitu baiknya, iaitu dia cara dia nak bermuamalah dengan keluarga dengan cara yang baik. Dia tak nak sakiti keluarga ni dengan bau mulut tu, biza tamasuna tarifam inda mu'adil nas, atau ketika dia bercakap, ataupun ketika dia wallahu ta'ala alam bis-shawab. Pengajaran hadis ni ada 4. Pertama, menjelaskan tentang kelebihan siwak setiap kali masuk rumah. Dan pendapat ini dikuatkan lagi dengan ucapan dengan pendapat Ibn Nawawi dan Ibn Daqiq Al-Aidi. Dan juga Abu Syamah. Cuma kata Ibn Daqiq Al-Aidi, dia kata, tapi aku pelik, dia kata kebanyakan kitab fiqh tak sebut bab ni, digalakkan setiap kali masuk rumah ni. Kata la yakadu yujad dhalika fi kutubul fuqaha. Hampir aku tak jumpa dalam kitab-kitab fuqaha. Allahu akbar. Mungkin terlepas pandang, wallahu alam. Yang kedua, galakkan untuk kita bermuamalah dengan keluarga dengan cara yang baik, yang boleh meningkatkan kasih sayang. Antaranya ialah mengelakkan bau busuk tadi tu. Yang ketiga, menjelaskan tentang sempurnanya
Nabi SAW dalam bab kebersihan. Sempurnanya Nabi SAW dalam bab kebersihan. Yang keempat, iaitu pujian kepada sikap para ulama salaf, sikap salafun salih, yang sentiasa nak tahu apa yang Nabi SAW lakukan dalam rumah, melihat pada keadaan Nabi SAW dan untuk mengikutinya. Dan Imam Qurtubi ada satu pendapat dia yang agak dikritik. Imam Qurtubi kata tidak digalakkan kita ini. Dia kata, okey, ini kata Imam Qurtubi yang dibantah oleh Syekh Al-Atibi. Dia kata apa? Dia kata tidak diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi siwak di masjid. Tidak juga Nabi bersiwak di tempat keramaian manusia, kerana dia termasuk dalam bab membuang kotoran. Oleh itu tidak layak dilakukan di dalam masjid, dan tidak layak dilakukan di hadapan manusia, dan tidak sepatut orang yang ada maruah melakukannya di hadapan manusia. Tak sepatut orang yang bermaruah melakukannya di depan manusia. Ini kata siapa ni? Imam Qurtubi. Okey. Apa kata Syekh Muhammad Adam Al-Atyubi? Dia bantah keras juga ayat dia. Dia kata apa? Dan aku katakan tak layak bagi Imam Qurtubi katakan demikian. Dia kata tak layak bagi orang yang ada maruah. Sebab apa? Kerana apa? Kerana mengeluarkan pendapat yang menyalahi daripada nas yang jelas, menyalahi sunnah yang jelas. Kerana dia mengatakan tidak diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi bersiwak di masjid. Selepas dia mengucapkan bahawa, selepas diriwayatkan hadis, iaitu galakkan bersiwak setiap kali solat. Kata Syekh, bukankah solat itu di masjid? Adakah solat jemaah Nabi selain daripada masjid? Adakah sabit daripada Nabi, daripada sahabat, bahawa Nabi SAW setiap kali siwak dia keluar masjid tu, dia baru masuk masjid supaya dia nak siwak? Bahkan yang sabit ialah para sahabat itu siwaknya terletak dekat telinga dia. Para sahabat ni dia punya siwak dia letak macam ni. Letak kat telinga macam ni siwak dia. Nampak ni? Wahal ba'da ma ja'ana asraka kanat sukum khalfa adhanihi, letak kat sini. Yastannuna bila siwak yang ambil dia siwak. Tutlabu biniyati Allah, dia perlukan yang lebih sahih. Adapun siwak di hadapan manusia, di keramaian manusia, itu ada hadis riwayat Bukhari daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi kata, aqbaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jumpa Nabi. Wa ma'i rajulan minal Asy'ariyin, dan bersama aku ada dua orang lelaki daripada kabilah Al-Asy'ari, sebab Abu Musa Al-Asy'ari. Ahaduhuma an yamini, seorang di kananku, wal akhar an yasari, seorang lagi di tangan kiriku, di sebelah kiriku. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastak, dan Nabi itu sedang bersiwak. Jadi Nabi siwak depan Abu Musa tak? Depan Musa. Bahkan masa tu Abu Musa tetamu lagi. Dan juga lagi dua orang sahabat Al-Asy'ari. Sebab tu kata Syekh, dia tu wabil jumlah fal qawlu bi annahu la yustaqu fil masjid qawlun batilun wa munabid li sunnati sahihah. Kata Syekh, pendapat yang kata siwak itu tidak boleh dibuat di masjid dan juga di hadapan orang ramai adalah bersalahan, adalah batil, pendapat yang batil dan bertentangan dengan sunnah yang sahihah. Jadi kesimpulannya, boleh tak siwak dalam masjid? Boleh. Boleh tak siwak di hadapan manusia? Boleh. Cuma kita sebut jagalah adab dalam bersiwak tu. Janganlah sampai keluar-keluar kahak dalam kau siwak tu. Kita depan orang tu malu lah. Janganlah masuk siwak. Tengok pula tak gigi dia tak. Simpan je lah.
Masa sekarang ni dah bagus dah, orang buat bekas macam pen tu kan, yang boleh letak bekas dalam tu. Buka shot tutup terus, balik rumah kan basuh, supaya orang tak nampak geli. Pada sunnah Nabi SAW. Hadis yang bawah tu sama juga. Wa qala hadatsani qala Imam Muslim rahimahullah taala wa hadatsani Abu Bakar bin Nafi' al-Abadi qala hadatsana Abdul Rahman an Sufyan al-Miqdam bin Shuraih an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Sama juga. Yang hadis seterusnya itu kita simpan waktu tu. Sebab tu kita tengok Nabi, para sahabat masuk rumah dan tengok Nabi tengah siwaknya tergantung pada lidahnya. Maksudnya satu hari Nabi, sahabat masuk rumah Nabi, nampak Nabi macam ni, siwak dia tersangkut macam ni. Saya letak bibir sebab takut orang geli pegang pensel ni kan. Maksud Nabi gigit macam kita esok gigi kan, kawan cakap kita pun tapi dengan siwak. Nanti kita akan tengok dekat dalam hadis yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Cantik ya, komplit hadis ni, kitab ni detail dalam bab siwak. Ada soalan tak siwak? Kalau tak ada, kita lihat sekejap, sebentar, 2-3 minit. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita tengok pula kitab Fathul Majid.